Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Cuma pada pagi ini saya akan bincang tajuk pada muka surat 196. Jadi tajuk memberi salam dalam salat dan isu-isu khilaf yang berlaku tu insya-Allah kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi maksudnya pada pagi ini saya langkau tajuk. Saya terus pergi kepada bab perbicaraan ataupun percakapan imam dan duduknya imam selepas memberi salam. Jadi tajuk sebelum itu iaitu memberi salam dalam salat. Yang ni isu bercakap dalam salat ni satu isu khilaf yang agak panjang juga dibincang. InsyaAllah saya bincang pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi pada pagi ini saya terus pergi kepada qaul Imam Syafi'i yang ke-477. Jadi tajuk sebelum itu iaitu memberi salam dalam salat. Yang mana sebenarnya memberi salam dalam salat ni maksudnya bercakap dalam salat. Ini termasuk perkara yang khilaf lah. Dan bagaimana perbincangan sebenarnya sama ada dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab lain, insya-Allah kita bincang pada minggu hadapan. Dan tajuk ini sebenarnya agak panjang jugalah. Walau bagaimanapun saya akan cuba untuk selesaikan dalam satu sesi, tapi pada minggu hadapan. Cuma pada hari ini, pada pagi ini, saya terus pergi kepada bab perbicaraan ataupun bercakap dan duduknya imam setelah memberi salam. Kalau dalam bahasa yang mudah, tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini, apa yang Nabi lakukan selepas Nabi memberi salam. Itu maksudnya. Itu dalam bahasa yang mudah. Jadi selepas Nabi memberi salam, yakni keluar daripada salat itu, apa yang Nabi buat? Jadi tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini, mana ada berlaku percakapan. Jadi percakapan itu apakah maksud wiri? Dia termasuk semuanya. Dia termasuk semuanya. Dan duduknya imam setelah memberi salam. Daripada perbincangan ini, insya-Allah kita akan dapat maklumat yang jelas bagaimana amalan Nabi SAW apabila selesai memberi salam dalam salat. Bab bercakap dan duduknya imam setelah memberi salam. Qaul yang ke-477. Qaul yang ke-477. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ummu Salamah, daripada Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi SAW. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah memberi salam dari salat. Memberi salam di sini maksudnya Nabi telah keluar daripada salat. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bila disebut salat, dia bermula dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, dan berakhir dengan salam yang pertama. Jadi Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, diriwayatkan daripada Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi SAW, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah memberi salam dari salat, maka para wanita berdiri dan Nabi berhenti sebentar pada tempatnya. Ibnu Syihab mengatakan, kami melihat bahawa maksud beliau berhenti, wallahu alam lah. Ini pada pandangan Ibnu Syihab. Jadi Nabi berhenti
adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita sebelum mereka bertemu dengan kaum lelaki yang akan pulang. Maksudnya begini, dalam riwayat Ummu Salamah ini jelas menyebutkan bahawa Nabi SAW bahawa Nabi SAW ni berdasarkan teks Arab lah. Kalau kita tengok yang Arab ini, sebab terjemah ini dia ada tertinggal. Bagi yang ada kitab, tolong perhatilah. Tolong bagi perhatian kepada terjemahan ini. Ini saya berdasarkan kepada teks asal dia. Begini, teks asal dia berbunyi begini. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qama. Jadi Nabi SAW apabila selesai memberi salam, maka terus perempuan yang berada di saf belakang terus bangun. Terus bangun. Dan Nabi tunggu sekejap. Dan Nabi tidak terus bangun sebab Nabi tunggu sekejap. Padahal dalam riwayat sebenarnya Nabi telah bangun. Nabi telah bangun sebenarnya. Berdasar pada riwayat ini sebenarnya, bila selesai Nabi bagi salam, Nabi pun bangun. Dan bila Nabi bangun tu Nabi berhenti. Nabi tidak bergerak. Maknanya Nabi dalam keadaan berdiri. Jadi mengikut Ibn Syihab, tujuan Nabi berdiri dan berhenti sebenarnya adalah untuk memberi peluang kepada perempuan supaya mereka keluar terlebih dahulu. Supaya tidak bertembung dengan pihak lelaki semasa mereka hendak keluar daripada masjid. Ini supaya tidak berlaku ikhtilat. Supaya tidak berlaku ikhtilat bainan nisa' war rijal. Supaya tidak berlaku percampuran itu. Nabi nak elak bagi perempuan keluar terlebih dahulu. Kemudian barulah lelaki keluar. Jadi kalau dilihat pada riwayat ini semata-mata, bahawa Nabi ini tidak disebut dalam riwayat Ummu Salamah Nabi ada wirid, tidak disebut. Tapi kita tidak boleh tengok riwayat ini sajalah, kena tengok juga riwayat lain. Tapi maknanya apa yang disebut oleh Ummu Salamah begitu. Jadi bila Nabi selesai memberi salam, mana Nabi bangun. Tapi ada juga riwayat lain menyebut Nabi berzikir. Dan zikir Nabi ni warid, sabit. Sabit sebenarnya. Cuma dalam riwayat ni. Baik, bila kita baca sampai habis tu, kita boleh lebih jelaslah pemahaman kita. Jadi, Nabi berhenti sekejap. Bila bangun, Nabi berhenti, Nabi bagi peluang kepada perempuan supaya mereka keluar terlebih dahulu supaya tidak berlaku percampuran antara jemaah lelaki dan jemaah perempuan itu. Jadi berhubung dengan hadis ini, kata Ibn Syihab, pada pandangan kami lah, kata Ibn Syihab, wallahu a'lam lah, Nabi berhenti ni maksudnya untuk memberi peluang pada perempuan supaya mereka terlebih dahulu keluar daripada masjid supaya tidak bertemu dengan lelaki. Okey, itu jelas kan? Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-478. Ini qaul yang ke-478 ya. Dari Abdullah bin Zubair. Beliau berkata, jika Rasulullah SAW memberi salam pada salatnya dengan suara yang keras, beliau mengucapkan. Ini terjemahan ini saya tidak kata salah. Cuma mungkin koma itu mungkin mengelirukan. Sebab kalau tengok dalam teks Arab, tak apalah, cuba perhatikan. Ini bagi yang ada kitab, cuba perhatikan terjemahan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair, ia berkata, jika Rasulullah SAW memberi salam pada salatnya, dengan suara yang keras, beliau mengucapkan. Dia sebut begitu. Baik. Ini berdasar pada teks Arab ni. Saya terjemah berdasar pada teks Arab lah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Az-Zubair, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila dia telah selesai memberikan salam dalam salat, maknanya dia keluar daripada salat dengan memberi salam, lalu dia akan berkata ataupun mengucapkan dengan suara yang tinggi. Itu sebenarnya. Bila Nabi selesai bagi salam, Nabi akan sebut dengan suara yang tinggi. Kata-kata apa? Ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah.
wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia sahaja. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang tidak ada yang sama dengan Allah dari pelbagai sudut. Dia memiliki kerajaan. Dia memiliki kepujian. Mana untuknya sahaja al-mulk, kerajaan, dan untuknya sahaja segala kepujian. Dan Allah ini Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya melainkan dengan Allah. Dan kami tidak sembah melainkan Dia sahaja. Miliknya segala nikmat, miliknya segala al-fadl, miliknya sahaja segala kelebihan, dan miliknya sahaja segala kepujian yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dalam keadaan ikhlas kepadanya. Semasa dalam hidup beragama ni kena ikhlas kepada Allah. Walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini antara wirid Nabi yang sabit berdasarkan riwayat ini, yang mana riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Baik. Ini antara yang disebut oleh Nabi mengikut riwayat Abdullah bin Az-Zubair selepas Nabi selesai salat. Baik. Ini antaranya. Banyak lagi kata-kata Nabi yang lain. Dan Nabi ucapkan wirid ini dengan suara yang lantang. Berdasar pada teks ini. Baik. Cuba kita tengok apa komentar Imam Syafi'i terhadap zikir ini. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-479. Ini termasuk perkara yang mubah, iaitu imam mengeraskan suara, menyaringkan suara, berwirid selepas salat. Mubah, harus untuk imam, bukan untuk makmum. Baik. Itu kata Imam Syafi'i. Berdasar pada hadis ini, istimbat awal, istimbat mula-mula. Secara zahirnya, maknanya harus imam berzikir dengan suara yang kuat. Baik. Kata Imam Syafi'i, saya memilih untuk berzikir kepada Allah setelah selesai salat dengan merendahkan suara bagi imam dan makmum. Tapi bagi saya memilih bahawa imam dan juga makmum mereka berzikir dengan suara yang perlahan. Kecuali apabila dia adalah seorang imam yang wajib diambil pelajaran daripadanya. Ini saya ikut terjemahan ini. Maka ia harus di sini, maka dia mesti mengeraskan bacaan zikirnya, yakni menyaringkan bacaan zikirnya hingga ia mengira. Sehingga ia yakin bahawa orang ramai, yakni makmum, telah mengerti dan mendapat pelajaran daripadanya. Kemudian selepas daripada itu, imam hendaklah membaca wirid dan zikir itu perlahan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha." Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah pula engkau merendahkan. Apa maksud Imam Syafi'i? Maksud Imam Syafi'i dalam hadis ini sebut bagi pemahaman Imam Syafi'i melalui riwayat Abdullah bin Zubair ini, Nabi mengeraskan suara, Nabi menyaringkan suara ketika berzikir dengan zikir ini. Dan termasuk zikir lain lah. Bagi Imam Syafi'i, bagi dia menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah merupakan peringkat awal untuk mendidik para sahabat bagaimana cara berzikir, bagaimana lafaz berzikir. Sebagai pendidikan untuk mengajar sahabat. Bila sahabat sudah terdidik dengan cara zikir, dia sudah faham dah zikir yang sebenarnya macam mana, bagaimana cara berzikir. Selepas itu Rasulullah zikir secara perlahan. Imam pun secara perlahan, makmum pun secara perlahan. Jadi Imam Syafi'i kata, saya pilihnya itu. Daripada kenyataan ini kita dapat faham bahawa pemahaman Imam Syafi'i terhadap zikirnya adalah perlahan.
bukan kuat, bukan secara beramai-ramai, tidak, sehingga mengganggu orang lain yang salat, sama ada salat sunat ataupun orang yang kita kata masbuk dan sebagainya. Jadi tidak mengganggu. Jadi bagi Imam Syafi'i jelas, saya memilih pendapat kena perlahan. Kecuali imam menyaringkan suara itu dengan maksud untuk mengajar. Jadi sistem pendidikan zaman dulu dia hanya melalui syafawi. Mana sahabat-sahabat boleh faham zikir-zikir Rasulullah, cara berzikir, itu melalui praktik Rasulullah secara langsung. Maknanya pendidikan melalui secara langsung dengan Rasulullah. Bukan melalui cara berkitab seperti kita sekarang. Jadi pendidikan zaman Rasulullah tu begitu. Jadi wajarlah. Tapi zaman kita ni, makmum hendak mengetahui cara zikir, apa lafaz zikirnya, dia tidak melalui cara syafawi begitu. Dia melalui belajar, dia ada kitab, dia ada guru. Jadi perbezaannya lain. Jadi maknanya, kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i ini, kalau di zaman kita, lagilah tidak perlu imam itu menyaringkan suara ketika berzikir selepas salat. Tidak perlu sampai begitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri pun dia memperlahankan zikir selepas salat. Itu yang asal daripada tuan punya mazhab, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mana bagi Imam Syafi'i, Rasulullah menyaringkan suara itu dengan maksud untuk mengajar saja. Dan saya lihat dalam kes ini, hikmahnya sangat banyak. Bila kita perlahankan suara ketika berzikir, sebenarnya dia lebih tenteram. Masing-masing itu dia menghayati zikir dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengganggu orang lain yang sedang salat. Sebab salat ni ada yang masbuk, ada yang datang lewat. Kemudian ada yang mungkin hendak tergesa-gesa, dia terus salat sunat dan sebagainya. Dan Nabi sendiri pun, bukan semuanya Nabi buat begini. Tidak. Kalau mengikut riwayat daripada Ummu Salamah tadi, Nabi terus bangun. Tidak. Jadi yang sebut zikir ni Abdullah bin Zubair. Maknanya kalau kita bawa kedua-dua hadis, kita lihat maknanya perbuatan Nabi itu tidak tetap. Perbuatan Nabi itu tidak tetap. Ada ketika ni dia berzikir, ada ketika dia nyaring ke suara. Semua itu kalau mengikut Imam Syafi'i untuk memberi pendidikan kepada sahabat yang menjadi makmum pada waktu itu. Ada ketika Nabi terus bangun. Misalnya dalam riwayat Ummu Salamah, Nabi bangun, cuma Nabi berdiri. Nabi diam sekejap dalam keadaan berdiri, bagi peluang kepada jemaah wanita untuk keluar terlebih dahulu daripada masjid itu. Itu jelas. Baik. Sebab saya sendiri, pengalaman saya sendiri, acap kali lah. Bila imam tu terlalu kuat guna mikrofon, zikir tu terlalu kuat selepas solat. Jadi memang terganggu. Saya sendiri pun memang terganggu ketika kita solat itu. Ketika solat kita terganggu lah. Baik. Ini pandangan imam. Jadi saya memilih, kata Imam Syafi'i. Saya memilih. Jadi maknanya Imam faham tu tepatlah seperti yang menjadi amalan para sahabat. Baik, seterusnya saya pergi kepada bab seterusnya. Babu insirafil musalli imaman atau ghaira imamin an yaminih wa shimalih. Bab insiraf. Insiraf ni maknanya berlalu. Berlalu pergi orang yang salat, tak kiralah sama ada dia tu imam kah atau dia tidak imam, dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tajuk ini sebenarnya berkait dengan bila seseorang itu telah selesai salat. Tak kiralah dia itu sebagai imam ke, sebagai makmum ke. Jadi bagaimana dia nak insiraf, dia nak berlalu pergi daripada tempat salat dia. Apakah lebih baik dia pergi itu bermula dari arah kanan, bergerak untuk beredar itu dari sebelah kanan, ataupun dia hendak beredar itu dari sebelah kiri, ataupun macam mana? Sampai begitu sekali kita dapat maklumat dengan teliti berkenaan dengan salat Nabi. Sebenarnya tak patut keliru lah. Tak patut keliru. Bila saya sebut tak patut keliru, ni maknanya boleh jadi tanpa menafikan berlaku khilaf. Kena ingat dalam bab salat ni khilaf sampai 200 lebih khilaf. Tapi khilaf itu sebenarnya ada kaedah dia. Ada dalil dia. Ada kaedah untuk memahami dalil. Sebab tu berlaku khilaf. Jadi mana khilaf yang berlaku dalam salat seperti yang dicatatkan oleh ulama sampai 200 lebih. Khilaf itu semuanya khilaf yang muktabar, yang ada dalil. Perbezaan itu. Misalnya di sini, Ummu Salamah kata tidak. Ummu Salamah tidak sebut Nabi ada zikir. Tapi Abdullah bin Zubair sebut ada zikir. Tapi perlahan. Yang kuat ni, yang dikatakan kuat ini,
difahami oleh Imam Syafi'i, kuat ini adalah untuk mengajar makmum cara berzikir. Bila imam sudah yakin, makmum sudah faham, maka dia kena perlahan ke semula zikir itu. Dia perlahan, makmum pun perlahan. Itu pandangan Imam Syafi'i sendiri. Baik. Dan inilah bagi saya yang terbaik. Sebab apa? Dia memberi ketenangan kepada makmum dan juga kepada orang yang salat. Sama ada dia masbuk ke, ataupun dia datang, dia nak salat sunat dan sebagainya. Kalau tidak mengganggu. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab seterusnya. Bagaimana seorang yang mengerjakan salat itu bila dia selesai mengerjakan salat, dia nak berlalu pergi. Dia nak beredar daripada tempat salat itu. Apakah dia beredar tu dari arah kanan ataupun dari arah kiri? Imam Syafi'i buat tajuk itu. Maknanya teliti. Bab salat ni sangat teliti. Sebab ini ibadat yang paling utama. Baik. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-400, ni qaul yang ke-480, 480. Qaul yang ke-480. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abul Aubar, diriwayatkan daripada Abil Aubar Al-Harithi. Beliau berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanharifu min as-salah an yaminih wa an yasarih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar dari salat. Ini saya ubah terjemahan supaya kita mudah faham. Terjemahan Indonesia ni tidak salah, cuma ini bahasa dia lah. Ini saya ubah berdasar pada teks Arab. Nabi SAW beredar dari salatnya apabila selesai salat melalui arah kanan dan kiri. Jadi berdasar pada riwayat Abi Hurairah ini, bahawa Nabi ini mana tidak ada satu ketentuan yang khusus. Bila kita selesai salat, bila kita bangun hendak beredar daripada tempat salat tu, mana kita boleh beredar dari arah mana pun. Sama ada hadapan, belakang, kiri, kanan, boleh. Tidak ada satu ketentuan yang khusus. Untuk menentukan yang mana lebih afdal, tidak ada. Itu yang difaham oleh Imam Syafi'i daripada riwayat Abu Hurairah ini. Baik. Riwayat yang dikemukakan oleh Abu Hurairah ini, Imam Syafi'i buat komentar. Mula-mula dia kemukakan riwayat itu. Kemudian dalam qaul yang ke-481, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ammarah anil Aswad, dari Aswad, daripada Ammarah, daripada Al-Aswad, daripada Abdullah. Abdullah tadi lah. Abdullah bin Zubair tadi. Ini Abdullah bin Zubair lah. Tadi mula-mula tadi daripada Abu Hurairah. Jadi kata Abdullah, janganlah seseorang dari kamu menjadikan di dalam solatnya suatu bahagian untuk syaitan. Jadi beliau melihat bahawa ia berhak untuk tidak beredar kecuali dari arah kanan. Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah lebih banyak berbalik dari arah kiri. Apa maksud? Maknanya di sini, riwayat daripada Abdullah ini, yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, jangan kita buat sesuatu berdasar kepada perasaan sahaja. Oleh kerana kita tahu bahawa Rasulullah ni suka menganan. Rasulullah ni suka menganan. Apa yang Rasulullah buat, dia akan memulakan dari sebelah kanan. Jadi kita pun nak qiyas semua perkara dari sebelah kanan. Boleh jadi terdetik dalam hati kita, kerana iblis ni, seperti mana yang kita maklum, iblis syaitan ni, dia suka melakukan sesuatu ni dari arah kiri, tangan kiri. Jadi Rasulullah mengarahkan kita dan Rasulullah mempraktikkan buat sesuatu yang baik menggunakan tangan kanan sebagai nak lawan syaitan. Itu asasnya, umumnya begitu. Jadi janganlah kita kerana maklumat itu, maka kita nak qiyas semua perkara, mesti kita menganan. Sehingga bila kita nak beredar daripada solat pun, kita bergerak dari arah kanan atas sangkaan. Itu yang terbaik. Kerana dia bersifat lawan syaitan. Kerana dia bersifat kita nak lawan syaitan, tidak mahu beri peluang pada syaitan. Akhir sekali, kita atas sangkaan kita bahawa yang terbaik bila kita nak beredar dari salat adalah dari sebelah kanan. Jangan begitu. Kata Abdullah, sebab aku tengok Nabi ni, dia lebih banyak bila dia nak beredar daripada salat, dia dari arah kiri. Dari arah kiri. Mana Rasulullah tidak ambil kira.
Jadi di sini Imam Syafi'i kemuka ke riwayat untuk mengajar kita sesuatu yang kita buat ni mesti panduan daripada Rasulullah. Jangan semata-mata sangkaan kita. Walaupun mungkin kita nampak baik bergerak ke arah kanan itu, tapi Rasulullah tidak buat begitu. Ada ketikanya kiri, ada ketikanya kanan. Kalau mengikut riwayat ini, Nabi lebih banyak beredar dari arah kiri. Sebab itulah Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-482. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-482, apabila, cuba bagi perhatian, apabila seseorang berdiri dari salatnya, baiklah, tak kiralah dia tu imam kah ataupun makmum, hendaklah ia beredar dari arah yang ia kehendaki. Arah mana yang kira-kiranya lebih senang dan lebih sesuai pada waktu itu, dia pergilah ke arah itu. Apabila dia hendak beredar dari arah kanan atau kiri, dari arah hadapan atau arah belakang, maka dia boleh melakukan perkara itu mengikut kehendak dia berdasar pada kesesuaian itu. Tidak ada yang lebih baik di antara perbuatan tersebut sepanjang yang saya tahu. Jadi bagi saya, kata Imam Syafi'i, tidak ada satu nas yang kita boleh faham bila kita nak beredar daripada solat, kita mesti melalui arah tertentu. Tidak ada nas. Ikutlah kamu nak beredar dari arah kiri ke, dari arah kanan ke, dari arah hadapan ke, dari arah belakang ke, sebab dia tidak ada satu nas yang kita boleh faham manakah arah yang terbaik untuk kita beredar daripada salat. Tidak ada, kata Imam Syafi'i. Sebab kalau kita perhati kepada riwayat Abdullah tadi pun sebut, dia kata dia nampak Rasulullah lebih banyak beredar dari arah kiri. Dalam riwayat mula-mula disebut, riwayat daripada Abu Hurairah, ada Nabi buat sebelah kanan, ada Nabi buat sebelah kiri. Itulah yang dibuat kesimpulan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada ketentuan yang khusus. Cuma saya nak buat kesimpulan daripada yang kita bincang ni, bahawa sesuatu yang berkait dengan Nabi ni kita kena tahu, bukan mengikut perasaan kita. Kalau kita ikut perasaan kita, mestilah dalam seperti riwayat Abdullah tadi, janganlah kerana nak lawan syaitan ni kita ikut perasaan kita, maka kita pun buat kesimpulan sendiri, bila nak beredar daripada salat ni lebih baik sebelah kanan. Sebab Nabi ni biasanya tayamun, suka menganan. Sedangkan praktik Nabi nya lebih kiri itu lebih banyak. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi, ada kiri, ada kanan. Mana tak ada ketentuan. Imam Syafi'i, dia faham secara kolektif lah kita kata, bahawa perbuatan ini tidak ada satu ketentuan untuk kita katakan sudut afdaliyahnya kanan ke, kiri ke, hadapan ke, belakang. Tidak ada. Mana boleh, bebas. Ini, daripada ini kita boleh buat kesimpulan bahawa sesuatu yang berkait dengan Nabi ni, yang kita kata ajaran Islam ni, dia tidak boleh ikut perasaan kita semata-mata. Sesuatu yang kita rasa baik, dia tidak semestinya baik dalam bab ibadat, kecuali jelas daripada Nabi. Misalnya dalam kes ini, tak boleh nak kata. Imam Syafi'i sebut kita tak boleh nak buat keputusan. Nak beredar daripada salat tu arah mana yang terbaik. Tidak boleh. Sebab Nabi tak ambil kira. Nabi tidak mengambil kira perkara itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi sesuatu yang kita baik, yang kita sangka baik dalam bab ibadat tu tidak semestinya baik. Tidak semestinya baik. Sebab itulah dalam bab ibadat ni dia kena dahulukan nas daripada perasaan kita. Baik. Seterusnya, bab sujud sahwi. Kita pergi kepada bab sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud kerana terlupa. Sebelum kita pergi pada sujud sahwi ni, ada satu soalan saya terus bagi respon lah. Sapu kepala selepas solat ni ada khilaf ke tidak? Dia sebenarnya setakat yang saya belajar lah, dan setakat yang kita lihat, sebenarnya sebelum kita nak bincang sapu kepala ni khilaf ataupun tidak, terlebih dahulu kita perlu tahulah mana menyapu kepala selepas bagi salam itu dari segi praktik Nabi-nya itu tidak sahih. Sebab riwayat itu riwayat yang sangat lemah. Lebih-lebih lagi riwayat yang mengatakan sapu kepala dengan nada bacaan tertentu itu lagi tidak kuat. Hadis itu tidak sahih. Dan tidak boleh amal pun. Tidak boleh amal. Kalau ada dalam riwayat yang menyebutkan sapu kepala itu, sapu tu kerana nak buang pasir. Dan perkara itu berlaku dalam keadaan berjalan nak keluar daripada masjid. Itu ada. Tapi amalan selepas bagi salam, sapu kepala ataupun sapu dahi itu sebenarnya tidak ada satu riwayat yang sahih sebenarnya. Dan semua terima bahawa
bagi salam itu sudah cukup untuk keluar daripada salat. Masalah nak sapu kepala tu boleh, tidak jadi masalah. Kalau ada kotoran, ada lekat, kita kata debu, pasir, kita boleh sapu. Tetapi amalan itu bukan amalan yang mesti dilakukan. Sebab kita tengok sekarang ni sapu kepala tu bukan kerana ada kekotoran, ada pasir ke di dahi, tidak. Sebab apa? Mungkin terpengaruh kerana hadis yang mana bila sebut tu dia baca ayat Quran tu supaya jadi putih muka, berseri-seri dan sebagainya. Ataupun ada doa-doa lain, itu tidak sah. Sebab kalau dalam riwayat Syiah dia ada sebut tu. Masa sapu kepala tu pun dia ada sebut. Itu dalam riwayat Syiah tu ada. Semua saya tak ingat riwayat tu. Jadi sebenarnya bagi saya lah, mana tidak perlulah kita sapu kepala tu sebenarnya. Kalau tidak ada apa-apa kekotoran tu, sebab dia tidak berkait dengan solat pun. Dia tidak berkait dengan solat pun. Bahkan saya yakinlah amalan itu sebenarnya dia berasaskan kepada hadis yang tidak sahih. Itu sebenarnya. Sebab dia ada sebut kelebihan tu. Dan ada bacaan tertentu. Ayat itu tidak sahih. Sebab itulah kita tengok dalam kalau kita belajar kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i, dia tak ada sebut perkara itu. Sama ada fiqh manhaji ke yang menjadi, kita kata, teks utama lah di tempat kita ni dalam pengajian fiqh Syafi'i pun tidak ada sebut. Kalau di sini pun tidak ada sebut. Jadi saya tidak mengatakan, saya tidak tekankan perkara itu. Cumanya kita perlu tahu yang sebenar tu macam mana. Dan kita kena latih diri kita dan masyarakat ikut yang sebenar berdasarkan ilmu yang kita belajar. Dah kalau perkara itu tidak sahih, buat apa kita buat? Jadi kalau buat dengan anggapan ada kelebihan, dia kena tampilkan hadis yang sahih. Dia kena tampilkan hadis yang sahih. Tak, kalau dhaif pun dhaif yang boleh, yang kita kata, kalau dhaif dia ada disiplin dia lah. Dhaif yang boleh beramal, dia ada disiplin dia. Kalau sekadar nak menyabitkan kelebihan tak apa. Kena ingat hadis dhaif yang dari sudut fadilat dibenarkan. Tapi kena pasti, tapi perbuatan itu mesti sabit dasar pada hadis yang sahih. Cumanya hadis dhaif ni sebagai sokongan untuk menyatakan kelebihan. Kelebihan dengan asal perbuatan dia tidak sama. Sebagai contohnya beginilah. Kalau ada hadis sahih menyebutkan bahawa Nabi ada sapu kepala, sapu dahi ke sapu kepala, dan ada hadis dhaif yang menyatakan kelebihan, itu tak apa. Sebab apa? Hadis tu nak menyabitkan kelebihan sapu kepala. Dan sapu kepala tu sabit dasar pada riwayat sahih. Itu bolehlah. Ni tidak, riwayat sahih tak ada sebut sapu kepala. Tiba-tiba riwayat dhaif yang ada. Itu mana tidak boleh pakai. Mana kaedah tu tidak terpakai untuk di situ. Boleh faham maksudnya? Maknanya hadis dhaif ni ulama terima dengan disiplin untuk menyabitkan kita kata kelebihan lah. Kelebihan amanah, fadilah, sekadar itu sahaja. Tetapi perbuatan itu sendiri mesti sabit daripada hadis yang sahih. Kena faham itu. Sebut tentang kelebihan lain. Sebelum nak sebut kelebihan, kena sabit dulu amalan tu ada ke tidak dalam riwayat yang sahih. Itu dua perkara yang berbeza. Itu perlu kita tahulah. Baik, seterusnya kita pergi pada, tapi perkara ini tidaklah saya anggap satu perkara yang besar. Sehingga kita saling membida'ahkan, cuba elok lah. Tetapi kalau tanya saya, tak perlu buat. Bahkan bagi saya salah lah kalau kita buat tu dengan anggapan ada fadilat. Sebab itu tak betul. Terpengaruh dengan riwayat yang tidak sahih untuk menyabitkan perbuatan. Menyabitkan perbuatan, dia kena hadis sahih. Kalau nak menyabitkan fadilat, itu ulama kata tak apa kalau hadis tu dhaif yang tidak dhaif berat lah. Boleh lah. Ialah perkara ni adalah khilaf perbincangan tentang bagaimana pengamalan hadis dhaif itu, dia ada perbincangan yang panjang. Tapi itu yang umum diterima oleh ulama. Baik, seterusnya saya pergi kepada bab sujud sahwi. Kata Imam Syafi'i, ini qaul yang ke-483. Imam Syafi'i berkata, kami memerintahkan. Ini bab sujud sahwi. Baik. Dalam terjemahan ini, cuba perhati dalam terjemahan ini, cumanya berkait dengan soalan tadi, berkenaan dengan khilaf sapu ni, kalau dalam kitab-kitab muktabar lah, kitab-kitab klasik. Kalau kitab kuning tu ada di sebelah.
Cuma nak kata ada khilaf tu setakat inilah wallahu alam lah. Sebab ilmu ialah kita ni, ilmu ni luas. Cuma setakat yang saya tahunya dia tidak timbul khilaf tu. Bahkan dalam kitab pun tidak ada khilaf tu sebenarnya. Kitab-kitab dululah. Kalau khilaf di alam kita ni mungkin ada, tapi khilaf muktabar itu tidak berlaku tersapu kepala. Sebab ulama kita dulu, semisal Imam Syafi'i ini, mereka jelas hadis tu tidak sah. Bahkan mereka tak ambil kira apa hadis tu untuk bicara tentang solat. Mana tak ada khilaf di kalangan mereka. Jadi kalau khilaf di alam Melayu tu, bagi saya itu tidak muktabar. Baik. Tapi kalau ada yang buat atas dasar apa dia buat tu, itu hadiah lah. Cuma kalau tanya saya lah, itu tak termasuk dalam perbuatan salat. Bahkan tak perlu buat. Buat apa? Untuk apa sapu tu? Nak kata kotoran ada di kepala? Tak ada. Tama-tama sekarang ni kita masing-masing bawa sejadah sendiri ke masjid. Langsung tak ada kotor. Jadi nak sapu tu untuk apa? Tak perlu. Kecuali seseorang itu dia ada terpengaruh dengan riwayat yang tidak sahih itu. Itu maksudnya. Baik. Cuba tengok terjemah ni. Kami memerintahkan. Okay, saya rasa terjemah ni kena ubah. Lebih baik kita terjemah begini. Kami berpendapat. Itu lebih baik. Sebab Imam Syafi'i kata, naqulu fi kulli hayatin fi salah na'muru biha. Kami berpendapat pada setiap hay'ah salat, kami berpendapat pada setiap gerakan dalam salat, hendaklah dikerjakan. Mana kami sarankanlah. Mana setiap hay'ah ni begini. Kena faham ya. Dia hay'ah ni makna satu perbuatan yang kecil lah. Satu perbuatan yang kecil. Itu mana hay'ah. Secara asasnya, kata Imam Syafi'i, saya baca dulu, kemudian saya bagi peringatan. Kita baca dulu qaul yang ke-483 supaya boleh faham istilah hay'ah. Imam Syafi'i berkata, kami berpendapat pada setiap gerakan dalam salat untuk yang hendak dikerjakan itu, kita buatlah. Apa saja yang kita tahu Nabi buat, sama ada kita tahu ke hukum ataupun tidak, bila kita tahu ianya sahih daripada Nabi, kita buat. Itu asasnya. Dan kami melarang untuk menyalahi. Itu asas. Cuba perhatikan pendapat Imam Syafi'i sangat kemas. Bila kita tahu daripada hadis yang sahih apa yang Nabi buat, maka kita buat. Maknanya apa? Maknanya kita tidak boleh buat yang menyalahi daripada apa yang kita tahu daripada riwayat sahih. Kita tahu tu maksudnya ulama tahulah. Dan kita belajar daripada ulama. Sebab kita tidak boleh belajar direct daripada Nabi. Jadi kita belajar dengan ulama, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini setiap kenyataan dia ada dalil. Sama ada Quran ataupun hadis. Imam Syafi'i ini setiap kenyataan dia mesti ada dalil. Itu sebagai pendidikan sebenar yang ditampilkan oleh Imam Syafi'i kepada umat ini. Baik. Jadi bila kita tahu melalui riwayat sahih bahawa Nabi buat begini, ni dalam konteks salat kita bercakap. Kita buatlah. Jangan kita menyelisihinya. Baik, seterusnya. Kami tidak mewajibkan untuk melakukan sujud sahwi dan kami tidak menyuruh mengulangi apa yang kami larang seperti dalam masalah duduk, khusyuk, menghadapkan hati pada salat, yakni khusyuklah, bersikap tenang. Kami tidak memerintahkan orang yang meninggalkan hal-hal ini untuk mengulangi salat atau melakukan sujud sahwi. Imam Syafi'i ni kenyataan daripada perengkas kitab inilah. Imam Syafi'i telah menyebutkan masalah sujud sahwi secara berulang-ulang dalam bab-bab salat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Di antaranya adalah pernyataan beliau pada bab tasyahud dan salawat kepada Nabi. Jadi, sehingga kita sampai kepada tajuk ini, kalau kita review semula kepada tajuk-tajuk sebelum ini, kita sudah berkali-kali bertemu dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyebutkan tentang kalau tertinggal amalan-amal ini, sujud sahwi. Maknanya sujud sahwi itu sabit lah. Sabit. Dan Imam Syafi'i pun sudah sebut. Baik. Tak apalah. Misalnya antara yang mudah, yang tidak jauh daripada apa yang kita belajar sebelum ini, maknanya yang tajuk-tajuk akhir yang kita belajar sebelum sampai ke tajuk ini, misalnya seorang tertinggal tasyahud awal. Maka dia kena sujud sahwi. Itu pun tidak wajib, sunat. Dan dia tidak perlu i'adatus salat, dia tidak perlu ulangi salat. Itu jelas disebut. Cumanya kenyataan yang tadi saya nak tekankan sekali lagi, Imam Syafi'i kata bila kamu tahu, ni mafhum bila kamu tahu perbuatan Nabi dalam keadaan salat melalui riwayat sahih, kamu buatlah. Jangan kamu melanggari, jangan kamu menyelisih.
Apabila kita tahu, kita buat. Tak kira lah benda tu sunat ke. Wajib tu memang kalau benda tu kita kata perkara-perkara kecil. Tapi Nabi buat. Kena buat. Hadis itulah timbul sapu kepala ni, tak ada satu riwayat pun yang Nabi sebut. Kalau nisbah kepada perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, memang tidak ada. Kalau ada boleh kemukakan. Kalau ada dan sahih, saya rasa kita pakat-pakat amal lah. Kalau ada lah. Kemukakan terlebih dahulu. Baik. Qaul yang ke-484, Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang meninggalkan tasyahud awal dan meninggalkan selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal kerana lupa, maka dia tidak harus mengulangi salat. Tetapi disunatkan dia sujud sahwi. Saya sebut disunatkan kerana inilah pandangan Imam Syafi'i. Dalam bab sujud sahwi ni, dia bukan wajib. Baik. Qaul yang ke-485, Imam Syafi'i berkata lagi, sesungguhnya saya membezakan antara dua tasyahud kerana Nabi SAW berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk, namun beliau melakukan sujud sahwi. Sebab hadis sebelum ni telah kita belajar bahawa ada Nabi daripada rakaat yang kedua tu bangkit, Nabi angkat kepala daripada sujud yang kedua, terus Nabi qiyam. Nabi tidak melakukan tasyahud awal. Dan kerana perbuatan itu, maka Nabi telah sujud sahwi. Maknanya, sini ada sabit sujud sahwi. Tidak ada seorang pun yang menyalahi hal ini. Sebagaimana yang saya ketahui bahawa tasyahud akhir berlainan dengan tasyahud awal, di mana tidak seorang pun yang berdiri. Jadi kalau tasyahud akhir ni dia wajib. Termasuk dalam rukun lah. Makna kalau tertinggal, dia kena, misalnya, dia bagi salam. Selepas ni adalah. Cuma saya nak sebutnya, kalau dia bagi salam tanpa melakukan tasyahud akhir, dia kena lakukan semula. Kalau jarak di antara salam itu tidak jauh, mana kalau sekejap saja, selepas dia bagi salam, dia pun teringat, lupa untuk tasyahud. Dia kena masuk semula dalam salat. Dan dia kena laksanakan tasyahud awal tanpa tambah rakaat. Itu kalau masa selang, masa tu tidak lama. Antara bagi salam dengan dia ingat itu, masa tu sekejap, maka dia perlu melakukan masuk semula, niat masuk semula dalam solat, dia lakukan tasyahud akhir. Dan selepas itu dia kena sujud sahwi lah. Itu maksudnya. Pernyataan lain dari Imam Syafi'i tentang sujud sahwi dapat ditemukan dalam komentarnya tentang orang yang melakukan hal terlarang dalam salat. Beliau berkata, apabila dilakukan dengan segera, maka salatnya batal. Kalau dilakukan dengan sengaja, mana sesuatu yang membabitkan perkara terlarang atau meninggalkan sesuatu yang wajib ataupun fardu ataupun rukun dengan sengaja, maka salat dia, bila kata batal, dia kena ulang semula. Apabila dilakukan perkara itu tidak sengaja, tertinggal, terbuat sesuatu yang dilarang, tertinggal sesuatu yang bersifat rukun ataupun fardu, dengan tidak sengaja, maka solat dia tidak dianggap batal, tetapi dia kena sujud sahwi. Imam Syafi'i berkata lagi, jadi tidak lama tu sekadar, ni ada soalan, tidak lama tu sekadar mana? Tidak lama ni, dia segi dhabit lah. Tidak lama tu maksudnya, setengah ulama kata mengikut uruf. Mengikut uruf. Uruf makna kalau kita tengok kadar yang tidak lama tu apa maksud tidak lama? Mengikut perkiraan kita lah. Perkiraan biasa. Ada yang kata begitu. Ada setengah tu mengatakan, kadar tidak lama tu, maknanya tidak banyak bercakap. Sebab ada dalam hadis Nabi yang Nabi tertinggal, yang Nabi tersalah salat daripada 4 pada 3. Selepas ni kita akan jumpa riwayat tu, daripada 4 rakaat jadi 2, ada setengah riwayat kata 3. Kemudian kadar dia tu, bila Nabi selesai bagi salam tu, sahabat tunggu sekejap, kemudian ada sahabat tanya Nabi, aku siratis salah, apakah salat itu telah dikurangkan? Dia ada beberapa riwayat ni, saya ambil satu riwayat. Maka Nabi kata, apakah aku tertinggal rakaat? Dan Nabi buat pengesahan dengan beberapa orang sahabat lain. Kemudian bila sah perkara itu bahawa Nabi tertinggal, diperakui oleh sahabat bahawa Nabi ada tertinggal beberapa rakaat, ada setengah kata 2, ada setengah kata 1 rakaat, maka Nabi terus masuk semula dalam salat dan Nabi tambah rakaat yang tak cukup itu. Kadar itu.
Kebanyakan ulama kata begitulah. Tapi kalau bercakap sudah banyak, siapa makan nasi, kita kata makan, atau pergi keluar masjid, itu dikira lama. Mana sekejap tu maknanya sekejap tu sekadar itu. Mungkin kita kata beberapa minit lah, kita kata lebih kurang begitu. Itu makna sekejap. Ada setengah ulama kata sekejap itu maksudnya dengan kadar salat. Ada juga, tapi pendapat ini tidaklah, setahu saya lah, tidaklah kuat sangat. Tapi kalau kita melihat kepada praktik Nabi yang berlaku pada Nabi sendiri, kadar tadi lah. Nabi sesah bagi salam, kemudian sahabat tunggu sekejap, kukuk Nabi nak bagi peringatan apa-apa, kemudian Nabi tak ada bagi peringatan, sahabat pun tanya, apakah salat telah dikurangkan? Nabi pun tanya, apakah aku telah tertinggal rakaat? Sahabat lain buat pengesahan. Bila terbukti itu, Nabi masuk semula dalam salat dengan niat lah. Kemudian Nabi tambahkan. Kadar itu yang disebut. Dan ramai ulama kata itulah kadar yang bermaksud sekejap itu. Itu maksudnya. Sebab dia tidak ada satu dhabit yang khusus. Kadarnya beberapa minit itu tidak ada. Itu maksudnya. Itu maksud sekejap itu. Misalnya beginilah, kalau saya nak ambil bahasa setakat yang saya faham lah. Bila kita selesai salat, kita pun masuk dalam bilik, kita pun tanggal baju kita. Tiba-tiba teringat, aku buat 3 rakaat tadi. Dengan yakin, kita pun boleh tambah. Itu maknanya sekejap. Mana tak sempat buat beberapa perkara. Tak sempat buat beberapa perkara. Itu. Okey, baik, seterusnya. Kita pergi seterusnya. Imam Syafi'i berkata lagi, pada qaul yang ke-486. Apabila makmum lupa membaca tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir, ya. Apabila makmum lupa membaca tasyahud akhir dan imam telah memberi salam, maka pada kondisi demikian ia tidak memberi salam. Akan tetapi ia harus membaca tasyahud. Harus di sini makna wajib. Dia wajib membaca tasyahud sebelum salam. Namun jika ia lupa membaca tasyahud, kemudian memberi salam bersamaan dengan imam, lalu ia keluar dari salat, maka dia wajib mengulangi salat tersebut. Baik. Tak habis lagi tu. Dia bersambung di bawah tu. Akan tetapi, apabila waktu keluarnya itu baru, yakni sebentar, sekejap, maka dia wajib masuk kembali dalam salat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, kemudian duduk, mana dia tidak tambah rakaat. Kemudian duduk dan membaca tasyahud akhir. Setelah itu dia melakukan sujud sahwi dan memberi salam. Ini seperti yang saya sebut tadi lah. Maknanya ini isu khusus berkait dengan tertinggal tasyahud akhir. Okey, cuba perhati semula, takut silakan. Dia begini cerita dalam qaul yang ke-486 ni, Imam Syafi'i sebut begini. Ni kes berlaku ni dalam salat berjamaah. Imam telah memberi salam. Mana imam tu tidak ada masalah salat imam tu. Imam bila baca tasyahud akhir dan dia bagi salam. Jadi, makmum ni masalah. Bila imam bagi salam, makmum ni sebelum sempat dia bagi salam, dia teringat, sebelum sempat bagi salam, makmum, dia pun teringat, rupanya dia belum baca lagi. Tasyahud akhir itu. Jadi, dia kena baca lah. Maknanya di situ ada terlupa. Tapi terlupa berlaku itu masih dalam salat. Imam bagi salam, dia hampir-hampir dia bagi salam. Tetapi sebelum dia bagi salam, dia teringat, aku tak baca lagi tasyahud akhir. Bagaimana keadaan? Maknanya terlupa sudah berlaku. Tapi terlupa itu sekejap. Maknanya sebelum dia keluar daripada salat. Pada waktu tu dia kena tasyahud akhir. Dan kis ni tak perlu sujud sahwi. Sebab hakikatnya dia belum berlaku kesilapan. Sebab dia masih dalam salat. Tak perlu sujud sahwi. Cuma dia baca tasyahud akhir, dia bagi salam. Baik. Namun jika dia lupa baca tasyahud akhir, kemudian dia bagi salam bersama imam, lalu dia keluar daripada salat, maka dia wajib mengulangi salat tersebut. Baik, itu kenyataan Imam Syafi'i. Tak habis lagi tu. Tetapi kalau dia keluar daripada salat itu sekejap saja, jadi kadar sekejap tu seperti yang saya sebut tadilah, maka dia kena masuk semula dalam salat, dia kena takbir Allahu Akbar, dan dia tidak perlu melakukan satu rakaat.
bahkan dia hanya perlu melakukan tasyahud akhir sahaja, dan sebelum dia bagi salam, dia kena sujud sahwi. 2 kali sujud. Itu. Jadi seperti yang saya sebut tadi lah. Mana kalau sengaja tu lain, ya tak ada orang Islam buat dengan sengaja. Kalau buat dengan sengaja tu, itu bermasalah tu. Ni lupa. Sebab tu kalau sengaja memang batal lah. Boleh faham Okey. Ini masalah biasa. Ni bukan masalah yang kronik Okey, seterusnya qaul yang ke-487. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal, maka ia tidak harus mengulanginya. Tidak harus mengulangi salat lah. Namun demikian pula jika seorang bermaksud berdiri dari 2 rakaat, kemudian dia teringat sewaktu masih dalam posisi duduk bahawa dia belum tahiyat awal, maka dia wajib menyempurnakan duduknya dan tidak melakukan sujud sahwi. Dia maksudnya begini. Sebelum saya respon persoalan tu, nak bagi faham yang ini dulu. Baik. Dalam qaul yang ke-487 ini, kita kena baca keseluruhan sampai ke bawah. Okey, tak apalah. Saya respon persoalan. Masuk semula dengan takbir dan terus duduk bertasyahud. Itu yang dimaksudkan di sini. Dia begini, seseorang tertinggal tasyahud akhir. Itu bukan sengaja. Setelah dia bagi salam, dia baru teringat dalam kadar yang sekejap. Rupanya dia telah ni maksudnya dia telah berlalu pergilah, tapi sekejap. Kalau mengikut apa yang disebut dalam fiqh pemahaman Imam Syafi'i, dia bertakbir kemudian duduk. Maknanya dia berdiri, Allahu Akbar. Mana cara masuk dalam salat. Ni kes setelah dia keluar daripada salat. Lupa tasyahud akhir dan dia telah bagi salam. Maknanya dia telah keluar daripada salat. Kemudian dia teringat, aku tak buat lagi tasyahud akhir. Jadi bagaimana? Jadi mengikut pendapat Imam Syafi'i, dia kena masuk semula dalam salat. Cara masuk dalam salat itu dengan takbir. Allahu Akbar, maknanya berdiri. Kemudian dia duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir dan dia sujud sahwi. 2 kali sujud dan beri salam. Itu maksudnya. Maknanya masuk semula dengan takbir dan terus duduk tasyahud. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Baik. Qaul yang ke-487. Saya tidak nafikan ini, kita tidak bincang khilaf-khilaf lah. Saya tidak bincang khilaf-khilaf. Kita tidak bincang tentang khilaf secara itu. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i begitulah. Walaupun ada juga yang sebut, dia terus niat masuk saja. Tak perlu takbir, ada juga yang kata begitu. Saya tidak nafikan itu. Cuma di sini nas Imam Syafi'i. Cuma saya tidak ingat pendapat. Tapi adalah melalui pembacaan saya, ada yang berkata untuk masuk itu dengan niat, bukan dengan takbir. Kalau takbir itu dia sekali dengan niat lah. Ni dengan niat saja. Mana terus dia duduk semula. Tapi syaratnya sekejap. Perpisahan dengan salam itu dengan dia ingat tu, jarak di antara dia bagi salam dengan ingat tu, dia tidak jauh, sekejap. Dia masuk, niat masuk. Masuk dalam salat tu terus duduk untuk tasyahud akhir dan dia melaksanakan tasyahud akhir. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, secara nasnya Imam Syafi'i sebut, mana dia kena berdiri dan dia kena takbir masa berdiri tu. Dan dia kena duduk tasyahud akhir, sujud sahwi 2 kali, kemudian bagi salam. Itu khilaf lah, termasuk dalam khilaf. Baik. Qaul yang ke-487, Imam Syafi'i berkata, saya nak kita baca semua dulu, kemudian kita bincanglah sebagai poin terakhir. Apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal, maka dia tidak harus mengulanginya. Demikian pula jika seseorang bermaksud berdiri dari 2 rakaat, kemudian dia teringat sewaktu masih dalam posisi duduk bahawa ia belum tahiyat awal, maka ia harus menyempurnakan duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Baik, berkait dengan sapu muka saya telah sebut tadi, boleh rujuk semula di situlah. Apabila jadi tasyahud akhir, sebelum seseorang itu berdiri dengan sempurna, maksudnya. Dhaif jiddan lah. Dhaif jiddan. Berkenaan dengan itu. Baik, seterusnya. Saya tidak ingat dia punya lafaz hadis itu. Tapi setakat saya belajar begitulah. Dan sebenarnya lah, sahabat saya daripada guru pondok, dia pun sebut, memanglah dia kata,
Memang dia kata hadis tu memang tidak kuat. Tapi nak sapu muka tidak masalah, sebab sapu muka ni dia kata setelah kita keluar daripada salat, mana kita sudah bagi salam. Jadi kita nak sapu kena apa, tak jadi masalah. Kita bukan bincang dari sudut itu sebenarnya. Kita bincang dari sudut sebab apa sapu muka menjadi perbuatan tetap, seolah-olah difahami oleh orang yang jahil ia sebagai salah satu perbuatan akhir solat. Kalau pemahaman sampai ke tahap itu tidak boleh lah. Saya pun ada sapu muka sekali-sekala bila kita berpeluh sangat misalnya. Sudah solat tu bagi salam kita pun sapu muka. Kerana sapu peluh, kerana itu saja. Itu tidak jadi masalah. Ni dilakukan seperti seolah-olah perbuatan sapu muka sebagai satu perbuatan akhir salat. Sedangkan semua kita terima perbuatan akhir salat adalah salam pertama itu. Bahkan salam kedua tu khilaf lagi di kalangan ulama. Salam itu sendiri. Kena faham lah. Kalau itu sebab tu bagi saya isu ni bukanlah isu yang besar sehingga kita nak membid'ahkan orang. Tetapi dia boleh jadi kesampai mereka bid'ah kalau menganggap ada kelebihan. Sebab kelebihan itu tidak melalui riwayat yang sahih. Tidak melalui riwayat yang sahih. Seperti yang saya sebut tadi lah. Disiplin mengguna pakai hadis dhaif ini adalah untuk menyabitkan fadilat. Bukan nak menyabitkan amalan. Nak menyabitkan fadilat. Ini dah amalan itu sendiri pun tidak sabit. Kita nak sabit fadilat. Macam mana? Kena faham kau itu. Baik. Jadi bagi seseorang yang terlupa untuk melakukan tasyahud akhir dan dia hampir-hampir hendak bangkit, hendak bangun, tetapi tak sempat bangun lagi. Pada waktu itu, kalau dia masih dalam keadaan belum berdiri dengan sempurna, maka dia kena lakukan tasyahud awal dan dia tak perlu sujud sahwi. Dan dia perlu sujud sahwi lah. Tak perlu sujud sahwi. Kecuali kalau dia telah bangkit daripada rakaat kedua dan dia maknanya dia tidak baca tasyahud akhir, tasyahud awal, dia tidak baca tasyahud awal dan dia pun telah bangkit dan dia berdiri itu dalam keadaan sudah sempurna. Dia tidak dibenarkan, dia tidak boleh turun untuk melakukan tasyahud awal. Bahkan dia kena sujud sahwi lah di akhir. Itu maksud di sini. Baik. Apabila ia teringat sesudah berdiri, maka ia harus kembali duduk. Ini pandangan. Dia perkara ini termasuk khilaf. Jadi kalau pandangan Imam Syafi'i, apabila dia teringat sesudah berdiri, katalah dia sudah berdiri, dia teringat, maka dia harus ini maknanya wajib dia kembali duduk. Di antara duduknya dengan posisinya untuk menyempurnakan berdiri. Dia harus melakukan sujud sahwi lah. Tetapi sebenarnya ramai juga di kalangan ini setakat yang saya baca dalam kitab-kitab lainnya. Dia begini, ini dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi isu sujud sahwi ketika kerana tertinggal tasyahud akhir ni, dari segi kenyataan dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang itu tertinggal dengan maksud dia telah berdiri dengan sempurna, maka dia tidak perlu lagi kita kata duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Dia hanya perlu lakukan sujud sahwi sebab tasyahud awal tu. Cuma di sini isu yang disebut oleh Imam Syafi'i sebenarnya kalau dia tidak sempurna lagi berdiri. Boleh jadi dia bangun dah sedikit tapi tidak berdiri dengan sempurna. Ketika dia bangun tu tidak bangun dengan lengkap, dengan sempurna. Dia pun teringat. Dia duduk semula. Kis itu tak perlu sujud sahwi. Ni maksudnya sujud sahwi. Maksudnya dia telah bangun dengan sempurna. Itu yang dimaksudkan di sini sebenarnya. Kena faham lah. Okay, saya habiskan dia perenggang akhir, kemudian saya bagi respon sedikit. Apabila seseorang itu berdiri dari duduk yang terakhir, seseorang itu berdiri dari duduk yang terakhir, maka ia harus kembali dan duduk untuk tasyahud, kemudian melakukan sujud sahwi kerana lupa. Tetapi kalau dia berdiri itu duduk terakhir, maknanya tasyahud akhir lah. Seseorang itu tertinggal tasyahud akhir. Itu maksud dia. Kemudian dia berdiri. Maknanya seolah-olah dia naik ke rakaat yang kelima lah. Apabila ia berdiri dari duduk yang terakhir, maka ia wajib kembali dan duduk untuk tasyahud, kemudian melakukan sujud sahwi. Apa maksudnya? Duduk terakhir itu maksudnya duduk rakaat yang keempat ataupun rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang kedua. Maknanya pada rakaat terakhir dalam mana-mana salat, tiba-tiba dia bangun. Maknanya bangun itu sudah lebih rakaat lah kalau kira-kiranya. Tu memang semua kata wajib kena duduk semula.
untuk melaksanakan tasyahud akhir dan kena sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga apabila ia berdiri lalu pergi. Kemudian demikian juga apabila ia berdiri lalu pergi, maka hendaknya ia kembali dan membaca tasyahud kemudian melakukan sujud. Hal ini apabila kepergian itu tidak terlalu lama. Seperti lamanya ia lupa melakukan sesuatu dalam salat lalu ia menyempurnakannya dan bersujud. Namun apabila kepergian telah jauh maka dia harus mengulangi salat daripada awal. Ini satu kes berlaku. Ini lupa yang peringkat berat lah. Seseorang itu, dia salat, makna dia tu duduk pada rakaat terakhir. Duduk yang terakhir. Kena faham istilah duduk yang terakhir, maknanya duduk selepas sujud untuk rakaat terakhir. Itu maksudnya. Itu makna sujud terakhir. Tiba-tiba, dia bagi salam tanpa baca tasyahud akhir. Ni kes lupa lah. Kes lupa. Jangan main-main lupa ni boleh berlaku. Sebab kita ada pengalaman imam yang lupa sampai peringkat berat. Tak boleh baca Fatihah, tak ingat baca Fatihah. Ada imam yang lupa sehingga padahal dia ni tidaklah hafal Quran 30 juzuk, tapi hampir-hampir 30 juzuk. Mana dia hafal Quran tu hampir-hampir 30 juzuk lah. Dan pengajian pun sampai peringkat MA. Tiba-tiba pada satu hari macam mana tak tahu. Boleh lupa sehingga nak baca Fatihah pun tak boleh. Ni saya nak sebutnya lupa ni boleh berlaku. Peringkat lebih berat daripada ni pun berlaku. Cuma Imam Syafi'i sebut ni peringkat seseorang terlupa tasyahud akhir dan dia bagi salam. Dan dia telah pergi dah. Sudah beredar daripada tempat salat. Tapi kalau beredar itu tidak lama, dia perlu masuk semula dalam salat. Masuk semula seperti yang Imam Syafi'i sebut tadi lah. Dia kena takbir lah. Tapi setengah ulama kata tak perlu takbir. Niat saja untuk masuk dan dia bertasyahud akhir dan dia bagi salam. Itu maksudnya. Tapi syaratnya beredar tadi tidak jauh. Okey, baik. Soalan terakhir lah. Kita berhenti setakat tu dulu. Cuma soalan terakhir ni. Syarat untuk berdiri sempurna itu ditandakan pada tangan yang melebihi paras kepada kepala lutut apabila seorang itu bangkit berdiri. Ini pun termasuk yang khilaf juga. Tapi setahu saya, dalam mazhab Syafi'i, yang kuatnya, dikira seorang itu telah berdiri dengan sempurna apabila keadaan tulang belakang itu, sendi-sendi yang berada di tulang belakang itu telah masuk semuanya ke dalam cawan dia, ke halqah dia. Itu maksud berdiri yang sempurna. Tidak dinafikan, ada juga setengah ulama kata maknanya tangan yang melepasi paras kepala lutut. Maknanya berdiri tegak lah. Maksud tangan ni melepasi. Bila dia bangkit itu, mana kadar tangan itu sudah melepasi lutut itu, isyarat pada berdiri tegak. Sebab itu dalam satu kenyataan yang dibuat oleh pihak ulama-ulama dari mazhab Syafi'i juga, dia kata berdiri tegak ni, ciri-ciri berdiri tegak ni adalah apabila tulang belakang, sebab tulang belakang kita ni dia ada sendi-sendi yang halus. Sendi-sendi yang kecil, bukan halus, sendi-sendi yang kecil. Jadi bila semua dia punya sendi itu telah masuk dalam cawan dia, dalam halqah dia tu lah, halqah sendi telah masuk dalam cawan dia tu, semuanya, maka itu sudah dikira berdiri yang sempurna. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat kepada kenyataan tadi, kalau belum sampai ke tahap itu, dia perlu duduk semula untuk melaksanakan tasyahud awal. Itu maksudnya. Jadi makna kita sebagai musalli kena tahulah berdiri yang sempurna sehingga kita tidak boleh duduk untuk tasyahud awal yang tertinggal itu dan kita kena sujud sahwi. Berdiri yang sempurna itu dhabitnya. Itu cirinya. Itu kan. Ya begitu. Qiyam yang sempurna begitulah. Dan pendapat ini sebenarnya kuatlah. Dalam mazhab Syafi'i disebut begitu. Tak kira lah seorang itu jenis bongkok ke atau mana pun, mana tulang belakang tu sudah masuk dalam, dia punya sendi-sendi tu sudah masuk dalam cawan. Itu mana berdiri yang sempurna. Itu ciri-ciri dia. Okey, boleh kan? Baik. Jadi saya setakat itulah dulu insya-Allah. Kita sambung minggu hadapan. Jadi untuk minggu hadapan tu saya akan sambung perbincangan yang saya langkau tadi, iaitu muka surat 186, memberi salam dalam solat. Maknanya bercakap dalam solat. Di sini berlaku khilaf. InsyaAllah perkara ini saya akan bincang pada minggu hadapan selepas kita selesaikan perbincangan bab ini. Sebab bab ini, qaul Imam Syafi'i ke-489 itu masih lagi di bawah sujud sahwi dan dia ada beberapa pandangan Imam Syafi'i kita bincang iaitu, kemudian saya akan
undur balik untuk bincang tentang bagaimana hukum bercakap dalam salat. Bercakap dalam salat ni maknanya mengeluarkan kata-kata yang bukan ucapan yang sepatutnya disebut dalam salat. Misalnya jawab salam. Orang bagi salam, kita jawab waalaikumsalam. Ataupun bagaimana? Ataupun kalam yang bagaimana? Itu dia ada perbincangan dia. InsyaAllah kita bincang pada minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.